Rasa full tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Sama macam kita dalam surah Al-Quran, kita berhenti sebelum ini pada huruf yang menjadikan baris akhir fi'il mudhari' itu berbaris atas. Kita dapat berapa huruf? Umumnya sini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Dan kita dah melihat huruf an, kan, kai, dan sebahagian daripada huruf lan. Okay. Kita nak ambil sikit beberapa contoh daripada lan sebelum kita pergi kepada huruf yang seterusnya, insyaAllah. Saya besarkan sikit lagi. Okay. Kita lihat contoh pada surah yang ke-17 ayat ke-37. Ayat yang ini. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Perkataan takhriqah, tanda yang ada ta di awal perkataan, tapi huruf akhirnya berbaris atas. Kenapa berlaku perubahan? Kita lihat ada tak apa-apa huruf sebelum itu yang menjadikan barisnya berubah. Kita tengok ada huruf lan di belakang itu. Perkataan lan telah merubah baris. Perkataan takhriq ini asalnya adalah takhriqu menjadi takhriqah. Tapi dia tidak merubah kategori. Kategorinya tak sama. Perkataan takhriqah ini ialah fi'il mudhari'. Walan tablughal, perkataan tablugha, ta di awal perkataan, huruf akhir pada atas. Kenapa berubah? Tengok di depan adanya huruf lan. Okey. Itu barisnya berubah. Tapi kategorinya tetap sama. Ia adalah fi'il mudhari'. Qala lan ursilahu ma'akum. Perkataan ursilahu. Nak buat apa dulu? Potong. Potong apa? U yang berada di depan tu. So ada ursila dan juga ku. Ku kategorinya apa? Ia adalah dhamir. Dia. Baik. Dia sudut bilangan? 1. Mufrad, musanna, jamak? Musanna. Dia adalah untuk satu, kan? Dia adalah mufrad untuk satu. Ursila. Tanda yang ada hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris atas. Kenapa berubah? Kerana ada lan di depan itu. Tapi kira-kira yang tetap sama, dia adalah fi'il mudhari'. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun yujirani. Nak buat apa dulu? Potong ni. Potong ni ke belakang tu. Baik. Ni kategorinya apa? Ni Dhamir. Baik. Jamak apa ni? Mufrad. Jadi bilangan dia adalah mufrad. Baik. Ujira, tanda ya di awal perkataan, huruf akhir pada atas. Baik, tengok ke depan ada huruf yang merubah barisnya. Maka kategorinya tetap sama, dia adalah fi'il mudhari'. Baik. Itu perkataan lan. Terjemahannya sekali-kali tidak. Yang pergi pada perkataan yang seterusnya, lam. Ada
lam. Baik. Sebelum tu Apa? boleh tanya tak Ustaz? Ini saya. Boleh tanya? Boleh, silakan. Balik kepada yang an yang dulu tu, kita selalunya an biasanya kita selalunya an ni kat tengah-tengah Ustaz kan? Dia kalau depan dia in kan? Betul. Okey. Tapi kalau kita refer kepada surah jin kan Ustaz? Ayat 19 dengan 18. Okey. 19 dua-dua dia mula dengan an. Adakah kita nak tapi kalau macam kita tengok ayat 21 in kat bawah tu dia dekat depan tu dia tulis inna tu. Jadi innama pun. Jadi kat sini mengapa dia dimulakan dengan an kat atas ni? Ayat berapa? Ayat berapa Ustaz? Ayat 18, 19. Oh. Wa Baik. annahu. Bukan Kak Nya dah tanya minggu lepas. Itu lain. Anna ni lah dia masuk kan. Tak sampai ayat ni lagi Wa annahu. Lazimah. Okay. Macam Kak pun tanya lah. Kenapa dia anna bukan inna ke soalannya? Mengapa dia tak inna? Dia anna. Okey, baik. Untuk permulaan ayat, kebiasaannya dia guna inna. So itu kebiasaannya lah. So, kita kena tahu hukum asal supaya nanti kita boleh tengok kepada hukum yang ataupun bila jadi yang lain daripada yang asal ni. So asalnya adalah inna. Tapi di sini kita lihat dia digunakan anna, dan selalunya anna ini dia digunakan di pertengahan ayat dengan tujuan yang samalah. Kedua-duanya adalah untuk penegasan juga, untuk taukid sama. Baik. Bila kita jumpa begini, maka kita tahu bahawa dia bukan mengikut kaedah yang biasa. Yang sepatutnya adalah inna, sepatutnya wa inna. Maka so bila jadi macam ni kita tahulah, maka ayat 18 ini dan juga ayat yang ke 19 ini dia adalah sambungan cerita kepada ayat yang sebelumnya. Sambungan ayat yang sebelumnya. Saya pun agak macam tu agaknya. Saya ingat ke mula-mula dia ada yang hazaf tapi dia sambungan okey. Betul. Itu sebab dia ada wa tu ya Ustaz. Betul. Oh, okey. Ni wahal ke Ustaz bukan Ini tak, ini wa ataf. Ataf juga. dia sambungan. Ini ada ataf. Betul lah Kak Nya dah tanya minggu lepas. Saya rasa tak ada. Tak tanya. Tak ada. Lain. Tapi Lain. tapi surah jin juga Rozima tapi lain benda. Kanya minggu lepas ajarnya tanya ada, cuma soalan lain lah. Yang tanya tu betul ada. Ada tanya. Cuma soalan tu bukan yang tadi tu lah, lain. Baik, Jadi Ustaz kadang-kadang dia bila kita ada benda tu macam tu, kadang tu dia ada wa, maknanya dia ataf kepada yang depan. Maknanya wa okey. Betul. Awal perkataan Dan pula tu wa dia ayat kan. Dan Dia lah nampak sambungan ayat sebelumnya. betul. Okey. Dan ayat Quran kadang-kadang dia memang bersambung dengan yang sebelumnya segi cerita. Dan kadang-kadang tak ada huruf ataf pun. Kan? So Contoh dia, Ustaz, contoh? Contoh kita lihat pada ini kita pernah lalu sebelum ini dalam ayat suruhan dan juga larangan. Contoh pada ayat Al-Qasas dia tak habis lagi Ustaz. ayat 219. Ayat 219 surah Al-Baqarah pada muka surat 34. Muka surat 34. Surah Al-Baqarah ayat 219. Di ujung tu sebut kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Bunyi macam habis kan. Tapi sebenarnya sambungannya adalah di sebelah. Kat Di situ. dunia wal akhirah. Okey. Betul Ustaz, betul. So dia
Dia asingkan. terus dalam dunia dan akhirat je. Solat kan? Soalan dia. Ya, dia Tiba-tiba je tanpa ada mana kan? huruf Dia atau. continuation dia kan? Sebegitu Quran Ustaz bila ayat tu. betul. So bila dia dipotongkan, kita akan dapat pelajaran. Bila disambungkan, dia akan tambah lagi pelajaran yang boleh diambil. Begitu. Dan itu pada beberapa tempat lah banyak ayat. Soalnya kadang kat belakang tu banyak pada awal-awal surah. Baik. Huruf seterusnya lam. Lam. Lam tujuan. So dia adalah lam yang inilah. Ni lam. Ejaannya lam lah begini kan. So dia adalah lam. Baik. Sebelum ni kita dah lalulah pada lam ini. Tapi kita ambil dia sebagai huruf jar. So ini adalah kategori yang baru. Lam yang membawa maksud sebagai tujuan. Merujukkan kepada tujuan. Atau dalam bahasa Arab disebut sebagai at-ta'lil ataupun illah. Tujuan kepada sesuatu itu. Firman Allah pada surah Al-Ahzab 33 ayat 33, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Liyuzhiba. So kita kat depan kita ada yuridu. Yuridu tandanya ya dia perkataan huruf akhir pada depan. So dia semua tanda fi'il mudhari' itu lengkap ada pada dia. Di sini liyuzhiba, kita potonglah lam itu kat depan tu kan, kerana mungkin di awal yang kita ingat dia adalah huruf jar kan. Bukan itu bagi ke Ustaz? Ya, Bukan bagi ke mana dia? bagi ikut terjemahannya macam kalau sini Ustaz khususkan kepada tujuan makna dia kan. Terjemahan bagi tu dah letakkan masuk bagi jar dah. Kalau bagi dah masuk jar ke? supaya tujuan supaya berkeluar agar sabar. kadang letak dan terjemahan letakkan supaya, kadang letakkan agar. So ni kadang dari sudut terjemahan. So, bila kita tengok depan itu ada yuzhiba, ya dia perkataan huruf akhir pada atas. Sepatutnya di baris depan. Dia adalah apa yang ada, so dia ada huruf lam yang berada di depan itu. Maka yuzhiba di sini dia tetap maintain sebagai fi'il mudhari'. Kan sebagai fi'il mudhari'. Baik. Di sini bezanya apa? Huruf jar dia adalah tanda kepada apa? Isim. Tanda kepada isim. So kalau huruf jar mesti selepas itu adalah Isim. dan di sini selepas lam ini dia adalah fi'il mudhari'. So kita tahu lam ini dia bukan huruf jar. Kerana kalau huruf jar dia mestilah selepas itu adalah isim. Okey. So terjemahannya sesungguhnya tidak lain, yuridullah, Allah hendak liyuzhiba. Dalam terjemahan ada letak tak makna? Kadang tak ada terjemahan pun. Liyuzhiba hanya bagi untuk. Terjemahkan untuk. Untuk menghilangkan daripada kamu rijsa, kotoran ahlal baiti, ahli bait. Rumah itu. Ahli rumah. So lam di sini ditunjukkan menunjukkan makna sebagai tujuan. Tujuan Allah buat ini adalah untuk ini. Dia menunjukkan kepada tujuan. So buktinya dia bergabung dengan fi'il mudhari'. Kalau huruf jar dia tidak akan bersambung dengan fi'il mudhari'. Okey. Dan nanti kalau kita lihat dalam Quran kan, lamnya berada di sini, tapi kalau kita lihat ada perubahan lain yang berlaku di belakang, maka ketahuilah dia adalah kesan daripada huruf yang berada di depan juga. Contoh dalam ayat ni, liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum. So kita potong wa kat depan, kita potong kum kat belakang, yutahhira. Ya dia perkataan huruf akhir baris atas. Sebab So, ada kenapa lam daripada atas? sebab ada lam Kerana itu. lam kat depan tu Buat jauh. tu buat ataf. Okey. So ni menunjukkan kepada dia berubah balik kerana lam yang berada di depan itu juga. So ada dua tujuan lah. Satu ini liyuzhiba, satu lagi
hira. So, dia sama dengan yuzhiba, dia maintain sebagai fi'il mudhari' juga. Ustaz, Ya nak saya. tanya, bila Silakan. masa guna yuzhiba dengan kalau azhaba tu Ustaz? Bila? Bila apa Bagi dia tukar. yang boleh, bila masa kita nak guna azhaba? Okey. Yuzhiba. Bila masa nak guna azhaba dan juga zahaba? Begitu soalan. Yuzhiba. Macam ada doa kan, doa keluar tandas tu kan guna alhamdulillahillazi azhaba. Azhaba anni haza. Baik. Bila nak guna? Dia tengok pada apa yang nak disampaikan. Ni kita dah lalu sebelum ini pada bahagian fi'il kan, huruf tambahan pada fi'il. Dan perkataan azhaba ini digunakan bila perbuatan itu melibatkan pihak yang lain. Pihak yang lain. So kalau zahaba maksudnya pergi. Azhaba mergikan. Menghilangkanlah. Okey, kita ambil perkataan yang senang sikit nak faham lah. Kan dakhala dengan adkhala. Oh, dia af'ala Ustaz Kharaja. Dakhala masuk, adkhala memasukkan. So lebih mudah nampak lah kan. Dia memasukkan, so bukan dia yang masuk, satu benda lain yang dimasukkan. So benda yang zahaba dia yang pergi, azhaba dia memergikan, maksudnya dia suruh orang pergi ataupun dia suruh orang hilang. Melibatkan orang lain. Pihak yang ketiga. So dalam doa tadi alhamdulillah ya, Melibatkan mangsa. Jadi alhamdulillahillazi azhaba anna al-adha. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang telah dia menghilangkan daripada kami al-adha, kotoran ataupun kesakitan. So dia menghilangkan. So bukan Allah yang hilang, tapi Allah menghilangkan. Menghilangkan. So dia bila perbuatan kita melibatkan pihak yang ketiga, orang ke ataupun benda. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. So itu kalau dalam cakap bahasa Arab memang kena laju lah. Memang kena laju. Nak guna zahaba ke azhaba. Sebab kalau salah dia akan jadi salah kan. Kalau kita kata saya pergi kan. Kita kena guna zahaba. Kita nak kata saya hantar orang pergi. Saya suruh orang pergi. Kita guna azhaba. Azhabahu. Kan. So kalau kita nak sebutkan saya suruh dia pergi, kita guna zahabahu, salah lah. So dia kena laju. Adjust dalam kepala tu. Dan itulah kemahiran yang kalau siapa nak belajar komunikasi sebenarnya, dia memang kena banyak cakap lah. Baru dia boleh dapat otak dia untuk jalan. Dan baik itu yang baiknya dan cepatnya kalau pergi negara Arab. Tak mesti pun negara Arab tu. Cuma kalau kita boleh wujudkan satu suasana yang semua orang cakap Arab. Dan bolehlah bila kita Arab bicara. Arab bicara. Ustaz Masran. Betul. Tu pakar, Masya Allah. Masya Allah. Pakar betul. Bila kita bercakap sendiri baru kalau kita sebenarnya kita vocab banyak je sebenarnya. Sebab tu bila orang Arab cakap atau kita dengar, kita boleh faham dah sikit-sikit sebenarnya sebab vocab kita dah banyak. Cuma kita tak biasa dengan cakap sahaja. So itu nanti akan ditune bila kita mula bercakap. Waktu tu tak kita akan laju lah tune nak guna apa, zahaba ke azhaba. Dia akan laju begini. La in basatta ilayya. Ya saya Jalim. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Telah nak tanya Ustaz ni kan, doa keluar tandas tu, dia ada Alhamdulillahillazi azhaba anniyal adza.
Adakah azhabat kena mesti partner dengan an? Baik, soalan yang menarik. Perkataan zahaba adakah mesti dengan an? Tak. Dia Zahaba tak ada partner dengan. Kalau azhaba tak mesti dengan an. Oh, tapi mana doa ni ada an. Ada an. Alhamdulillah azhaba aniyal azza wa afani. Betul. Sesuai dengan makna nak disampaikan. Tak semestinya. Betul, tak semestinya. Dia tak dipasangkan dengan an. Tak dipasangkan dengan an, betul. Tapi kalau nak membawa maksud di sini an juga Ustaz. 33 ni. Ya, tapi bila kita membawa maksud yang untuk menghilangkan, sebab sini dia tak membawa maksud asal dia. Maksud asal zahabat adalah pergi, kan? So bila digabungkan dengan an, dia dah tukar jadi maksud menghilangkan. Yang kat sini apa maksud dia? Menghilangkanlah, liyuzhiba ankum rijsa. Untuk menghilangkan rijs, kotoran ahlul bait. So asal maknanya adalah zahaba, pergi. Maksud asal dia pergi. So bila digabung dengan an, dia akan jadi makna yang lain lah. So adakah dia kena sentiasa dengan an? Tak. Kecuali kalau nak guna makna menghilangkan, kena ada an. Tapi kalau tak nak guna makna menghilangkan, tak perlu ada an. Ni, baik. Nampak ajaan, Ustaz macam ni lah. Kiranya nampak ajaan tu belakang dia tu, maknanya tu menghilangkan lah ya. Betul. Kalau ada zahaba, lepas tu an, maksud dia menghilangkan. Ustaz, kalau kita tinggalkan an ni tu terus azza tu boleh tak Ustaz? Dah boleh memberi makna. Azhabal azza. Baik. Dalam Al-Quran ada guna juga dengan makna menghilangkan juga. Tapi tak guna an. Contoh dalam ayat awal surah Al-Baqarah, kan? Zahaballahu binurihim. Apa awal ayat dia? Kamasaluhum ambil ayat tu je lah. Zahaballahu binurihim. Allah gunakan zahaballahu bi, dia gabung dengan bi pula. Dia tak gabung dengan an, tapi di situ diterjemahkan dengan menghilangkan juga. Diterjemahkan dengan menghilangkan juga. Gitu. So itu perbincangan tentang huruf jar. Perbincangan tentang fungsi huruf jar. Dia tu bawa makna lain, dan dia itu bila digabungkan dengan fi'il, dia akan membawa makna yang lain. Itu huruf. Kalau dalam contoh tadi tu kan yang Baqarah tu, kalau an azhaba bi ataupun an tu dia ada, walaupun dia secara general dia letak menghilangkan, tetapi ada ada perbezaan kan, sebab bi akan membawa different makna yang dia nak, yang tersurat daripada an. Betul ke Ustaz? Betul. Pasal B tu ya, B tu. Ustaz kata itu B tu banyak makna, ada 15 je Ustaz ke 13? Betul. B minimum untuk penggunaan Al-Quran ada 14. 14 makna. Betul. So setiap huruf jar itu ada beza dia lah, bila digunakan bentuk yang fi'il yang berbeza dengan gandingan huruf jar yang berbeza, so dia akan ada makna. Nanti Ustaz bagilah makna B tu banyak-banyak. Yang 14 tu dulu tak bagi, Ustaz sebut aja. Memang apa tu pun antara cadangan saya pun beberapa tahun dah saya sebut, setahun lebih dah rasanya. 2 tahun dah. Nak berkongsi tentang huruf jar ni lah. Tapi sebab Ustaz dah lebih 3 tahun Ustaz. Tu masa Fatihah aku Ustaz bagi tahu. Tapi dia kena tunggu sampai habis. Memang saya plan kena tunggu sampai habis dulu. Kena tunggu sampai habis supaya kita boleh nampak. Kalau saya kongsi di awal, kita tak nampak pun kesan dia kan. Sekarang kita nampak penting. So bila dah nampak kesan dia penting, barulah kita okey, nak sungguh-sungguh nak belajar. Dan memang saya tak sebab nak mengumpulkan lagi tentang fungsi-fungsinya tu atas kekangan masa. So itu yang cadangnya tahun 2024, insya-Allah. Kita akan kurangkan kelas dan untuk saya lebih fokus pada kajian nanti, insya-Allah. Baik. Haji Halim tadi, saya dengar soalan. Silakan Haji Halim.
Ya. Tak dalam zahaba tu maknanya telah pergi kan, dia dalam fi'il madhi. Hmm. Azhaba Sama juga, fi'il madhi juga. fi'il madhi kan. Cuma dia yang 4 huruf. 4 huruf ya. Okey. Dia kalau detailnya itu dia adalah, ingat tak fi'il apa? Sulasi ke rubai? Rubai. Dia Rubai. sulasi, dia 3 Sulasi plus 3 huruf. 2. 3 plus 1. 3 plus 1. 3 plus 1. Sulasi mazid bihar. Sulasi mazid bihar. Betul. Ya. Seperti tambahan 1 huruf. Ya. Dia pattern af'al Ustaz. Betul, pattern af'ala. Tu master. Pandai. Haji Syekh master tu. InsyaAllah. Haji saya suka Ni kat tambahan. table dia depan mata saya. Apa tanggalnya? InsyaAllah. Okey. Baik, jazakallah khairan. Baik. Lain basatta ilayya yadaka. Litaqtulani ma anna bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Baik, perkataan litaqtulani. Nak buat apa? Potong. Apa yang boleh potong kat sini? Ni yang berada di belakang tu. Lagi li yang berada di depan tu. Sampai tinggal taqtula. So ta dia perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa? Kerana li yang berada di depan itu. So kita bukan saja tahu li itu menjadikan barisnya itu berubah, tapi kita juga tahu itulah fungsi ataupun tujuan. Ya, tujuan. Belakang liaqtulaka. Liaqtulaka, kita ada li kat depan dan kita ada ka kat belakang. Kita asingkan, tinggallah aqtula. Tanda hamzah di perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa? Sebab ada li di depan. Maka aqtula dia maintain sebagai fi'il mudhari'. Linaj'alaha. Tu kan qatala sebenarnya tu kan. Betul. Betul, bunuh. Betul Kak. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Kataan linaj'alaha. Nak buat apa? Potong apa ha kat belakang tu. Ada boleh potong lagi ke? Ada li kat depan tu. Betul. So tinggallah naj'ala. Naj'ala nun di awal perkataan huruf akhir berbaris atas. Kenapa? Kerana ada li kat depan tu. Maka naj'ala dia maintain sebagai fi'il mudhari' dan li ini adalah melambangkan kepada tujuan. Baik. Ha kat belakang ni kategorinya Domir apa perempuan? Ia berdua. Ya. Manalah ia? Seorang. Dia adalah domir. Baik. Domir ni adalah hiya. Dari sudut bilangan dia adalah mufrad. Satu je. Mufrad Nya untuk seorang je. Dia hun baru ramai. Hun ramai kan? Betul. Tuma, tu baru lebih. Betul. Bukan 2 orang tu Ustaz? Bukan. Kuma. 2 kuma. Lelaki perempuan sama. Okey. Dia Antuma tu dah dia. Antum lain. Antuma 2. Antum ramai. So yang alif tu, kalau kata alif tu untuk 2 dia, kalau dia dengan fi'il. Baik. Di belakang ni pun sama. Wa ta'iyaha, sama wa kita potong, ha kita potong, ta'iyah ni ta dia perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa baris atas tu? Dia kesan daripada lam yang berada di depan itu. Jadikan kamu tazkirah wa ta'iyah. Baik. So ini adalah lam tujuan. Ada tak apa lam yang lebih kurang, yang lam tujuan ini yang kita familiar lagi? Ada tak? Ta'jalabi. Lita'jalabi. Masya-Allah. Lita'jal surah apa tu? Tak, ni tujuan lam tu. Lita'jalabi sama. Kan li ta'jala. Surah Kiamah. Lita'jalabi. So lam itu
Tak jala ta dari perkataan huruf akhir baris atas kerana lam yang berada di depan. Masya Allah. Satu. Ada lagi? Yang Liyundira. Ustaz, cuba ambil perkataan ni Ustaz. La aqtulannaka. La aqtulannaka. Kenapa fungsi aq tu ada kat situ? Hamzah tu. La Surah Ma'idah. aqtulan. Ayat. Okey. So, apa nak buat dulu? Potong apa? Lam. Ka di belakang tu. Baik. Lagi apa yang boleh potong? La. La yang berada di depan tu. Baik. Ada apa lagi ke boleh potong? Lannaka tu. Lannaka tu. Nun sabdu ni boleh dipotong juga. Kan. So dia akan sama aqtula hamzah di perkataan huruf akhir baris atas. Kenapa? Kerana la di depan. Pecahkan ayat dia. Cuba pecahkan ayat. Nun yang di sini tulisan. Ini nun apa? Nun sabdu. Taukid, sakilah. Ni adalah nun taukid. Kita dah masuk taukid belum? Dah. Sudah. Dah kan? Itulah sebab dia di tengah-tengah tu. Okey. Sebab tu kena itulah kelebihan potong. Sebelum potong kita ka tu kita asingkan, maka nun tu dah berada di hujung perkataan. Dia dah jadi la aqtulanna. Dia dah jadi di hujung. So barulah kita akan lebih nampak. Li aqtulan. Kemahiran walaupun kita rasa macam simple, tapi dia bagi kesan yang besar. Untuk bila kita nak kategorikan perkataan dan nak menterjemahkan perkataan tu secara perkata. Sebab di sini ada penegasan sekali kat situ. Macam mana? Betul? Aku akan membunuhmu. Okey, baik. Soalan yang menarik Encik Nuria. Baik. Saya baru perasan. Ini akhafullahu rabbal alamin. Ni kisah ni Qabil dengan Habil ni. Okey. So lam di sini saya minta maaf, saya salah. Lam di sini bukan lam tujuan. Lam di sini adalah taukid. Okey, baik. So sepatutnya lam taukid dia tak bagi kesan kepada baris. So, sepatutnya di sini la aqtulu. Dia tak bagi kesan kepada baris. Tapi kenapa di sini dia baris atas? Tu dia baris atas bukan kerana lam taukid, tapi kerana nun sabdu yang berada di belakang. Kenapa? Adakah nun sabdu di belakang itu yang taukid tu kena jadikan huruf sebelum tu baris atas? Ni macam dia pindahkan nun yang mula tu kan sukun kan. Dia pindahkan kepada nun yang kedua. So nun yang kedua sebenarnya dia ada carry tanda satu dan dia buh tasydid. Dia panggil apa nama je? Macam tajwid okay, ada idea tu betul. Ada idea tu, masya-Allah. Di sini saya ringkaskan mudahnya ialah kenapa? Kerana cuba kita baca la aqtulunnaka. Susah Ustaz. Dengan la aqtulannaka. Cuba Ustaz aqtulannaka. Okey. So nun itu barisnya berubah di sini kerana sebutan. Kerana sebutan itu nak dimudahkan, maka baris itu diubah. Nak memudahkan sebutan. Ni Encik Nuria sebut tadi betul, ada perkataan yang baris itu dipindahkan. Dan dibagi tasydid. Baris dipindahkan, betul. Di sini dia adalah baris itu berubah kerana nak dimudahkan. So dalam bahasa Arab ada baris yang dipindahkan kerana nak bagi sebutan itu betul, boleh dibunyikan semua huruf itu. So bila kita dengar, kita terbayang. Ada bagi ringan sebutan tak? Dan yang ini adalah supaya sebutan itu lebih ringan. Sebutan itu jadi lebih mudah. So ditubahlah daripada la aqtulunnaka jadi la aqtulannaka. Sebutan itu jadi lebih mudah. Itu. Jazakillahu khairan. Saya tersilap, lam di situ bukan kerana lam yang tujuan, lam al-illah ataupun ta'lil ini, lam dia berbaris bawah.
lam dia baris Ya. bawah, lam dia bukan baris atas. Oh. Zakirul khairan, ini saya tersilap. Baik. Ustaz, Mesti Hmm. baris nak bawah lah. tanya, lam tujuan ni ada masa dia guna tengah ayat Ustaz kan? Ada masanya dia permulaan ayat. Apa dia punya perbezaan, apa fungsinya Ustaz lah? Contohnya Dia sama macam tadi yang jangan tanyakan wa anna tadi. Dia kena digabungkan dengan ayat sebelum tu. Digabungkan dengan ayat sebelum tu. So macam lina ja'alaha ni dia adalah satu ayat yang menyambung daripada ayat sebelum itu. So satu ayat sebelum itu dibaca, kemudian dilihat apa yang disampaikan, kemudian masuk pada ayat yang seterusnya, lina ja'alaha. Tujuan itu diasingkan, tapi dia adalah satu ayat yang sama. Bersambung. Kenapa tu nanti kena pergi pada ayat itulah. Tengok pada konteks penceritaan ayat tersebut. Yelah, Baik. kadang-kadang rasa macam pelik lah Ustaz kan. Ayat tu, dia dah ada noktah. Lepas tu macam dia bersambung pula. Betul. Ayat mana tu yang Aziza dah masukkan? Contohnya itulah yang dalam surah Yasin yang saya contoh tu kan. Ayat 70 tu. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin kan. Liyunz tu lam tu lam tujuan ke Ustaz kan? Liyunzira man ka tu. Betul. Surah Yasin. Ayat tu panjang-panjang. Jadi kalau kita tak membaca ayat yang sebelum tu, macam kita rasa benda tu tergantung. Kita rasa macam tak sampai maksud. Betul. Yang kita nak tadaburkan. Betul. Betul. So kalau kita baca ayat 70 saja dia tak lengkap. Kita tak lengkap. Betul. Dia kena ayat 69 sekali dimasukkan. Kan? Tapi kalau kita baca sampai ayat 69 saja, maknanya tu okey. Maknanya tu okey. Cuma dia ditambahkan lagi dengan ayat yang ke-70. Sebab itu cantik kita tahu dia punya simple fungsi kan. So kita tahu dia tak boleh berhenti sampai kat sini. Dia kena sambung dengan ayat yang ke-70 barulah lengkap semua. Yalah. Apa yang nak Lebih sempurna lah Ustaz. Maksudnya kalau dia mula kepala ayat tu dia ada sambungan dari ayat sebelumnya lah maksudnya kan. Dia pastikan lan tu untuk apa PL. Kalau bukan PL dia dah lain dah, tak ada tujuan dah kan. Kalau betul. Isim, kalau isim betul huruf jar bersambung dengan isim dia dah tak jadi dah, dia huruf jar aje kan. Betul. Betul Kak. Adakah kehadiran sabdu di atas lam itu membantu untuk mengatakan ada sambungan? Ini peringatan ni kan, nazir kan peringatan makna dia kan, liunzir ni. Betul, peringatan. Sabdu yang berada di atas ini. Ini boleh juga menjadi indikator yang itu disambung. Tapi banyak juga ayat yang tapi sambungan ini juga adalah kerana tajwid. Sebab itu diletakkan juga. Sebab itu dalam banyak ayat. Tiba-tiba kat depan tu ada sabdu ya Ustaz? Ada. Sebab kalau sambung wa Qur'anum mubin tu. Kalau disambung mubinul liyunzira. Mubinul lah kan. So diletakkan sebagai tajwid. Dan itu juga boleh jadi indikator kita jugalah bahawa ayat ini adalah ayat yang bersambung juga. Cuma yang lebih jelasnya ialah bila kita lihat pada walaupun dia dah letak tanda berhenti kat situ, satu ayat, ruksuk ayat sebenarnya ni kan. Betul. Dah ruksuk ayat dah. Betul. Baik. Ustaz. So, saya. Okey, sorry. Saya nak share jugalah pasal topik ni. Silakan. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ayat 90. Surah Al-Kahfi ayat 90. Baik. Ayat 90. Itu dia. Saya cikgu talaki saya dia cakap kalau bagus lepas 90 tu kita berhenti dekat kadzalik. Kat kadzalik. Demikianlah apa-apa yang tadi itulah. Okey. Tapi tak ikut sunnah Ustaz. Sunnatul Nabi dah stop kat situ, kita stop lah. Buat apa kita nak sambung. Good question lah. Itulah yang nak dengar.
Apa kita nak ikut nak tukar. Nabi baca, Nabi berhenti kat situ. Tu sebab sahabat dah tulis macam tu, dia letak tempat berhenti. Tapi yang tadi tu Ah. macam mana? Sunnah kita ikut antara sunnah dengan dengan makna ayat nak diteruskan tu. Dia serupalah dengan fawailul lil musallin tu kan. Celakalah orang tu. Kan orang selalu suruh sambung ayat yang keempat ke yang kelima. InsyaAllah. Jadi Menarik. Jawab Ustaz, Soalan. jawab. ikut sunnah lah. Kena ikut sunnah dan Nabi berhenti. Baik. Masya Allah. Dapat pahala. Betul. Betul. Setuju. Baik. So itu pun beritahu pada kita kena pertama orang yang dengar kena pergi dengar sampai habis. Orang yang sampaikan kena sampaikan sampai habis. Jangan sekerat-sekerat. Sebab itu orang yang nak menyampaikan dia kena tahu apa yang dia nak sampaikan. Bila kita baca Quran, kalau kita berhenti pada fawailul lil musallin, kita menyampaikan tapi dah tak ada ilmu, so kita sampaikan tapi dia mengundang fitnah kepada orang awam. So orang yang nak sampaikan kena tahu, kena ada ilmu, dan orang yang mendengar kena bagi dengar sampai habis. Baik. Kemudian seterusnya yang kedua, kalau untuk orang yang mendengar kan, dia tak tahu, dia kena tanyalah. Kalau dia tak sure tentang sesuatu itu, dia kena tanya kenapa begini dan begini. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah di antara keunikan Al-Quran. Di antara keunikan Al-Quran. Saya pernah sebutkan sebelum ini. Selain daripada kita punya bacaan, ada tak bentuk bacaan yang lain? Atau kita sebut sebagai qiraat. Ada tak qiraat yang lain? Ada Ustaz. Ada qiraat yang lain. Yang famous adalah yang 7 kan. Ya Ustaz. Ya saya. Kalau saya tak salahnya, tapi Haji Syekh kena check ni. Saya rasa kalau kita buka Quran, bukan riwayat haf lah, riwayat lain, dia wakaf wajdu, kemudian kazalik dia ada wakaf lagi. Dia ada nombor. InsyaAllah. Jazakallah khairah Haji Zainal. Ada Quran macam tu ke Haji Zainal? Quran kita banyak, kita satu kita baca riwayat haf saja. Ada riwayat Subah, ada riwayat Hamzah, ada riwayat Kisai. Tak, bentuk tulisan dia sama lah kan? Bentuk tulisan dia kat mana nak wakaf, kat mana nak tidak, apa semua dia sama ke? Dok Quran, tempat wakaf tu berbeza. Sebab tu kita tengok jumlah ayat dalam Quran ada tak sama. Kufah lain, Madinah lain, jumlah total ayat Quran tu. Tapi sekarang ni Quran dia orang tu semua dari Malaysia. Betul. Sama dia Saudi punya. Sama Osmani. Sama Osmani. Baik, masya-Allah. So itu yang saya nak sampaikan, masya-Allah. Banyak ilmu dia. Jazakallah Haji Zainal. Terima kasih Haji Zainal. Baru dengar tu. So kita ada qiraat yang lain selain daripada Quran antara bangsa kan. Kemarin buku antara bangsa, di situ banyak dia jual Quran riwayat lain. Betul. An-Asim kan kita. Betul. So qiraat ada pelbagai. Begitu juga dengan nuskhah tulisan Al-Quran. Bukan tidak qiraat. Yang kita baca sekarang pun qiraat juga, kita yang tak sedar. So kita punya bahagian tu, kita punya adalah riwayat daripada Hafs an Asim. Itu riwayat adalah. Yang lain tu ada riwayat daripada qari yang berbeza. Itu namanya qiraat lah, cara baca. Dan cara baca itu bukannya hanya pada kita lihat pada dia lagunya lain. Bukan lagu je lain. Pertama dia akan ada cara sebutan yang lain. Cara sebutan yang lain. Ada yang sengit, ada yang lurus kan. Kita baca majreha. Yang macam tu. Kita hanya majreha aja kita rasa pelik kan. Tapi ada orang yang sengit itu. Majreha kita saja baca Ustaz. Riwayat lain dia tak baca majri, dia baca majrah. Betul. So itu maksudnya kita pun bila baca majreha kita pun rasa pelik sebab kita baca majri. Kan kita bawah, atas, depan. So bila sengit biasa kan. Sedangkan ada qiraat lain yang memang sengit dia punya bacaannya begitu. Kan. So dah tahu semua qiraat dia pandai. Haji Zainal dia ajar tajwid, masya-Allah lah. Tak pandai. Saya kalau nak baca qiraat, saya baca melalui Quran qiraat.
Ha. Oh. So, kiraan itu cara sebutannya berbeza. Ada nanti dalam kiraat barisnya juga berbeza. Dan dalam kiraat juga nanti akan ada wakaf ibtida'nya juga berbeza. Baik. Betul. So, kenapa ada kepelbagaian? Kerana pada cara bacaan pada tempat itu berada. Sebab itu bila adanya Resam Osmani punya tulisan itu, dia dihantar ke wilayah-wilayah lain, dihantar ke Iraq kan, dihantar ke Saya Baghdad, bekerja dihantar ke tempat yang lain supaya nak menyeragamkan tulisan itu, dan kita menggunakan Resam Osmani. Sebab itu disebutkan ini adalah Resam Osmani. Kenapa sebut Resam Osmani? Kerana ada tulisan, bentuk tulisan yang mungkin lain, sedikit berbeza daripada Resam Osmani. Tapi Ustaz, dalam Resam Usmani ni ada juga 1, 2, 3 perkataan yang kita gunakan yang mengikut apa kita panggil tadi? Kiraat. Kiraat orang lain yang ada pasal yang ujung dia huruf ya tu rasa saya ada. Dibunyikan ya tu sebab nak meraihkan dia orang, ejaan dia tu. Ada rasa saya ada ustaz sebut lah. Tapi ada lupa dah. Bismillahi majriha tu ke Ustaz? Bukan tu. Bukan. Dia perkataan ujung dia ya untuk meraihkan dia orang. Ada. Khair. Baik, bagi menjawab soalan Haji Sais, dia suruh berhenti kat kazalik. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dan perbezaan kiraat ini, itu saya sebutkan di awal tadi, begitu mujizat Quran. Bila kita sekarang ini melihat Al-Quran daripada sudut tadabbur, maka kiraat itu kita akan mula menghargai kerana kiraat yang berbeza itu, cara sebut, baris dan wakaf ibtida' yang berbeza, itu semua akan memberi tambahan kepada tadabbur kita. Beri tambahan. Saya pernah sebutkan sebelum ini, saya melihat video seorang imam, seorang syekh yang berasal daripada Palestin. Dia mengajar di salah sebuah masjid di sana, dan dia tadabbur ayat menggunakan kiraat. So dia baca guna kiraat kita, dan kita kan tadabbur ayat dengan ayat, surah dengan surah. Dia tadabbur kiraat dengan kiraat. Baca guna kiraat kita, dan dibaca guna kiraat yang lain, dan ditadabburkan. Dan Masya Allah itu memang menambah maklumat daripada yang sedia ada. Ringkasnya kalau nak dapat sikit lah. Kalau nak dapat yang sikit yang biasa kita dengar adalah pada Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. So Maliki satu makna yang lain, Maliki makna yang lain. So kiraat Maliki, kira lain Maliki, pendek. Tapi kedua itu menambah makna ketika nak tadabbur. Maliki, pemilik, penguasa. Maliki, raja. So, dia bukan saja raja, tapi dia penguasa. Sebab ada raja yang dia tak berkuasa kepada semua apa yang berada di bawah dia. Ada yang berkuasa, tapi kekuasaan dia tak meluas. Dia tak kuasa macam raja. So Allah, dia malik, dia penguasa, dia pemilik, dan dia juga malik, dia raja. Dia nombor satu dan dia berkuasai semuanya. So, apa makna pada tadabbur? Dengan kiraat ni simple je. Yang begitulah pada kiraat-kiraat yang lain. So, bila kita baca yang begini, kan, ala qaumil lam naj'al lahum min duniha sitra kadzalik wa qad ahatna bima ladaihi khubra. So kadzalik itu memang merujuk kepada apa yang disebut sebelum itu. So boleh tak nak berhenti di situ? Boleh. Dan bila kita baca dengan begitu, dia akan buatkan kadzalik, membuatkan kita yang demikian itu. Oh, apa yang demikian itu tadi buatkan kita terfikir apa tadi So kita akan pergi tengok balik. Kalau tak, kita akan kadzalika wa qad ahatna, kita kuranglah sikit nak feel benda tu. Tapi kalau kita berhenti pada kadzalik, yang demikian itu, apa dia? So Ustaz, begitu. Saya ada contoh je dah dapat dah Ustaz. Macam Pak Awa tu, dia disambungnya ejaan Pak Hamzah tu, rumah dia kat Alik lah. Pak A, lepas tu disambung Wa. Patutnya dah sampai ke Wa tu kita tambah alif je lah kan. Tapi alif dia tu dia tulis dalam bentuk ya, lepas tu dia bagi huruf mat yang kecil tu, baris kecil, alif tegak tu. Cuba Surah Ustaz apa tunjuk tu? situ. Ayat Surah apa tak tu? ingat tapi tahu dia punya ni je. Tak, dia ijaan dia ikut ijaan tu sebab memang untuk nak meraihkan dalam Resam Usmani dia nak meraihkan qiraat lain.
Dia masukkan ejaan wa tu, dia letak apa ni, umahya yang tak ada titik tu, dia letak tanda alif. Betul. Tapi wa ada kita kalau ikutkan ejaan Resam Asmani fa'awa aje, tak payah dia yang apa kita panggil tu. Yang tak ada titik tu. Maksurah. Surah. Surah tu. Lepas tu tak payah kita letak sebab kita baca kan fa'awa je kan. Bunyinya fa'awa kita sebut tapi dia letak ya tu, ya maksurah. Boleh nak contoh lah, contoh muka surat. Contoh dia lah. Tak nak kena cari lah Quran ni dalam Quran. Ada huruf ilah ke tu. Baik. So itu lebih kurang gambaran. So okey je sebab nanti bacaan Quran so dia ada yang ikut ayat. So ikut ayat ni adalah bacaan yang kita kena kita berhenti di situlah. Umumnya. Contoh yang lagi as-solat ialah ejaan solah tu. Salawat. Dia masuk ejaan lah. Dia mesti rasam ejaan tu. Semua tu dibuat untuk meraihkan dia orang. Kan dia solawat, solah, dia ada wa dia letak kat depan tu. Ada yang guna. Kat belakang. Betul. Sebelum ta marbutah tu dia letak alif apa. Baris huruf waw yang ada alif kecil ke atas. Waw ada kecil bawah tu. Semua nak meraihkan dia orang tu ejaan dia macam tu. Betul. Kalau kita boleh buang aja waw tu. Solah ya. As-solah patut ejaan kan? Kenapa kita letak wa tu? Padahal tak bunyi pun. Solawat kan? So kira bacaan tadi yang Haji saya sebutkan tadi itu bacaan dengan tadabbur. Kan? Sebab itu kalau kita imam dia baca kadang dia berhenti tu tak ada huruf sad, tak ada yang qaf lam tu pun. Dia berhenti kat situ. Boleh dengar kadang Masyari baca kan. Dia potong pendek bacaan dia. Dia berhenti pada yang tak ada tanda boleh berhenti itu dan dia terus dia sambung. Kenapa? Ayat tu dah lengkap dan disebutkan satu tu supaya kita dengar dulu satu bahagian, satu phrase, kemudian dengar satu lagi phrase, dengar satu phrase lagi. Kita akan mendengar. So itu bacaan dengan tadabbur. Okey. Jazakallahu khairan. Haji Ses. Makin rancak Ustaz punya kelas Ustaz. Nak habis-habis ni. Ayolah. Ayat tak ada ke? Sepatutnya begitulah, baguslah kan. Kita makin memberi perhatian Quran apa-apa pun yang ada ditulis kan. Ustaz ada 10 qiraat Ustaz. Baik. 10 pula. Ada 10 qiraat dan 20 rawi kan. Qiraat dia ada banyak. Ada yang 10, ada 7, ada yang 12. Sedia kira rasmi dan tidak rasmi. Dia banyak. Masya-Allah. Yang saya belajar pada Syekh tu, dia kata ada 10 qiraat. Setiap qiraat tu ada 2 rawi. 2 riwayat. Jadi qiraat Nafi', Abu Kasir, Amru, Abu Amal ada sampai ada 10 lah. Lepas tu daripada setiap satu qiraat tu dia ada 2 rawi. 2 perawi. Kadang-kadang perbincangan tu berlaku antara rawi dengan rawi. Kadang-kadang satu rawi tu dia tak sependapat dengan adanya guru dia tu, dia akan jatuh. Jadi ada banyak lah Ustaz kan. Macam kita baca ihdinas sirah, ada sebut ihdinas zira kan. Betul. Betul. Tak terkurai. Masya-Allah. Masya-Allah, betul. Sabaria ambil ke? Sabaria masuk qiraat ke? Tak, saya tak sampai ke tahap itu lagi. Tapi yang mengajar saya tu Syekh daripada Mesir, lelaki saya. Jadi dia terangkan, jadi dia ambil at random lah qiraat tertentu. Misal kata yang mana yang macam tadi tu yang Giselle tanya tadi tu adalah disebutkan dalam Quran qiraat tu dia tunjuk itu surat Labia. Jadi saya nak belajar qiraat yang biasa ni pun saya tak hafal lagi. Baca pun orang kata duduk tapi mengangkat-angkat. Khair.
So bila kita, apa pun kita belajar dengan Quran, kan, kita kaitkan dia dengan tadabbur, maka dia akan jadi satu pembelajaran yang kita rasa aku kena belajar. Dan dia akan jadi bermakna. Dan kita akan bersungguh nak habiskan dan apply. So, begitu. Lepas tu belajarlah apa pun tak. Belajar bahasa Arab, boleh masukkan dengan Quran. Belajar Quran, boleh masukkan dengan tadabbur. So, bila kita belajar Quran tu bukan saja kita melagukan dia, kita tahu sebutan yang berbeza. Tapi lebih daripada itu ialah dia nak bawa akhirnya nanti kepada nak faham Quran. So, masukkan kepada nak tadabbur. Belajar apa pula nak sebut huruf dengan betul ke, apa pun yang kita belajar. Dan Quran masukkan dia kepada bahagian tadabbur dan dia akan menjadi satu perkara yang manfaat dan mencapai tujuan yang Allah nak sampaikan pada kita. Betul, Baik, Masya Allah. Ada ingat lagi, ada tahu lagi ke, ada perasan lagi ke dalam tujuan yang kita biasa? Kalau saya sebut ni confirm semua tahulah. Saya bagi clue. Ustaz, litun zero. Liyastaiqinal ladzi. Tak, ini yang semua orang tahu. Liyastaikina betul, litunzira betul. So sekarang dah boleh perasan. Lepas lam ada fi'il madi. Fi'il mudhari'. So itu adalah lam tujuan. Ini yang semua baca. Macam liun zero tu lah. Yang dibaca setiap malam. Liun zero kauman ma unziro aba'uhu. Setiap malam baca Yasin tu. Al-Mulk lah. Al-Mulknya. Malam baca sebelum tidur. Ada tak? Kalau kataan A tu banyak Ustaz yang tadi Dia beluakum. Dia beluakum. Ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Yang untuk apa tadi L1 tadi banyak amin aman banyak situ. Satu page tu dia je. So dia beluakum. So kita ada lam kat depan, kita potong, kum kat belakang kita potong. Ya berluar, ya ada perkataan huruf akhir pada atas. Kenapa? Kerana lam yang berada di depan itu kesan dia. So ya berluar dia adalah fi'il mudhari'. Okey, saya buka sekejap. Saya buka mushaf. Sekejap. Kejap ya. Okey. Pada ayat yang kedua, liya beluakum, lam kita potong, kum kita potong. Liya belua ini maintain sebagai fi'il mudhari'. Lam ini dia adalah lam apa? Tujuan. So bila kita baca ni, kita tahu ni simple je. Dia akan bagi kita kefahaman tambahan tak? Allah dia menciptakan mati dan juga hidup. Tujuannya apa? Untuk menguji. So pelik tak kalau kita selama hidup ni asyik kena uji je? Pelik tak? Tak pelik lah kan. Kalau kita pelik kenapa kita ni asyik diuji, maknanya kita yang pelik. Kita ni pelik. Tak normal lah kita ni. Al-insan tu nak bertali tu Ustaz. Nak bertali. Betul. Dia macam kalau budak pergi sekolah, dia macam pelik. Kenapa saya pergi sekolah ni hari-hari belajar Pelik lah saya kan. Patut tak dia pelik? Kalau dia cakap macam tu, dia yang pelik. Kan? So kalau orang selama dia hidup, dia kata kenapa saya ni asyik diuji je, asyik kena ujian je, maknanya orang tu yang pelik. Kenapa? Kerana memang itu tujuan dihidupkan. Tujuan berada di atas muka bumi ini. So kita dah tahu, ini adalah sebagai tujuan. Yang berluar pula diletakkan dalam bentuk apa? Fi'il mudhari'. So fi'il mudhari' tunjukkan apa? Sentiasa. Berterusan selagi apa? Selagi hidup akan berterusan. So pelik tak kalau lepas satu ujian ke satu ujian ke satu ujian? Tak pelik. Tak pelik. Kerana itulah tujuan hidup. Yang peliknya kalau lepas satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, hidup dia smooth je, tak ada ujian. Ya, ada macam tu Ustaz. Tak ada cabaran. Itu dia kena berhati-hati. Ustaz, Ya saya. Saya nak share Ustaz, macam sekarang kan peringkat pendidikan, peringkat bawah daripada tadika lagi, diorang dah diajar tentang macam hafazan ayat-ayat Al-Quran macam Tabarakallazi ni Ustaz kan.
Alhamdulillah lah Ustaz kan. Tapi saya punya cadangan lah, elok dia ajar sekali dengan dia punya makna dengan tadabbur daripada peringkat bawah lagi. Baru dia tahu yang soalan kita tadi, kita tak tahu sebenarnya hidup kita ni dihidupkan untuk ujian. Kita mungkin Kalau contoh kita kena tackle daripada daripada A tu, daripada asal dia lagi. Daripada asalnya. Sebab bukan. Yang maksud saya ustaz-ustaz kena beri kepahaman janji dia orang dengan Allah masa di alam apa? Di alam rahim. Betul tak Ustaz? Kan ada janji dia kan, dia kena patuh dan taat kepada Allah kan. Dari situ dan baru kita bagikan makna ayat-ayat ni semua, jadi dia faham lah. Kita tak tahu tujuan kita. So, anak-anak kita dah hafal ataupun baca kan, hafal atau baca. Dah bagus lah. Untuk anak-anak ni bagus kalau kita, sebab dia kanak-kanak lagi kan, bagus kalau kita boleh terapkan pada dia juga terjemahan perkata. Ya Ustaz, saya setuju Ustaz. Dan yang ketiga, masukkan bahasa Arab. So kalau ini persediaan diorang dengan Quran daripada kecil, mantap. Saya rasa tak timbul isu ujian-ujian macam SPM, dia orang takut, sentiasa nak takut dengan ujian tu aja. Sedangkan ujian kita yang sebenar, hakikat sebenarnya, ujian yang untuk menjawab besok bila akhirat itu yang betul. Betul. Ni kena kita sebagai ibu bapa menjadi peranan lah pula. Kita tanya dia, apa kau belajar kat sekolah hari ni? Okey, mati mak ajar kau makna apa. Macam tu pula. Betul. Yang tu barulah selaras Ustaz ini. Betul. Nenek mak dia belajar tadabbur, tapi kan bila kita tanya Ustaz kan, dia orang setakat menghafal aja. Dah lepas bila exam kita tanya, itu Ali kan dah hafal surah Yasin, surah apa semua, Al-Insan, hafal lagi tak? Habis exam kadang Ustaz kan, kalau tak repeat, kalau kita tak bisingkan, dia orang akan lupa balik Ustaz. Betul. Kita tak masukkan apa kepentingan ataupun keperluan dia kepada Quran. Seorang tak nampak keperluan dia kepada Quran. Lagi pada usia muda lah, dan itu perkara yang difahami. Dan sebenarnya itu adalah kesan daripada apa yang kita buat lah. Kesan apa yang kita buat kan. Kerana kerosakan berlaku di bumi ini, Allah kata apa? Disebabkan apa? Tangan kita sendiri. Kan? So, generasi hari ini yang kurang beri perhatian kepada Quran adalah sebab kita yang kurang didik dia. Bagi mendekatkan mereka dengan Quran. So kita nak buat apa? Kita nak baiki sama-sama perkara itu. So kita guna bahagian apa yang kita mampu sebagai mak, ayah, sebagai nenek, atuk kan, boleh terus ingatkan diorang apa yang dah hafal tu baca. Kemudian tambahkan lagi dengan perkara-perkara yang lain. So mana mak ayah, nenek, atuk yang terus beri perhatian Quran pada anak ataupun cucu ni, itu perkara yang besar nanti, itu yang mereka akan gunakan nanti sampai dia besar. So bila nanti dia orang dah besar, dia orang dah kahwin kan, so ada anak, semesti dia akan buat apa yang dulu waktu kecil dia dibuat. Macam saya pun lah dulu kan, teringat dulu waktu kecil dulu ayah saya bawa pergi surau kan, pakcik-pakcik tu dekat surau tu dia raikan bagi tu bagi ni. So saya pun buat sama kat anak saya, bawa pergi surau. Lepas tu mana budak-budak kat sekolah tu dekat surau tu kita raikan, panggil dia duduk dekat sebelah kita kat dalam saf, sembang dengan dia, belanja makan sekali-sekala, diorang nak main kan. Kita buat perkara yang sama. So mudah-mudahan kita buat macam tu kat anak cucu kita, next diorang akan buat juga pada anak diorang, dan selepas itu akan menjadi lebih baik lagi insya-Allah. Tapi untuk permulaan ni kita buat dulu, kita bagi diorang kefahaman apa yang kita dah belajar ni pada diorang. Dan sebenarnya bila difahami, contoh perkara ni simple kan, baca Al-Mulk setiap hari kan, tak dapat tidak memang akan baca seminggu sekali atau 2-3 kali seminggu. So masukkan sikit-sikit kefahaman apa yang kita dah belajar supaya nanti diorang pun jelas tujuan kehidupan tu. Kena diuji tak pelik, kerana kita tak adalah minta diuji, tapi kadang-kala disebabkan ujian ni buatkan kita jadi tak tentu arah. Betul tak? Orang banyak kadang jadi marah dengan kehidupan. Dia marah dengan kehidupan, tapi dia marah dengan Tuhan lah. Asyik dia sahaja yang diuji. Dan dia kecewa, down sangat dengan kehidupan dia. Banyak sangat masalah. Akhirnya membawa kepada bunuh diri contohnya. Kan? Sedangkan memang itulah dia tujuan kehidupan, dan
yang menjadi satu perkara yang perlu dirisaukan adalah kalau orang tu hidup tapi dia tak ada ujian, hidup dia elok semua je, itu perlu dirisau. Bukan patut dia rasa seronok, dan kita selalunya seronok kan, hidup tak diuji kita seronok kan, tapi itu harapan kita lah, tapi sebenarnya kita diletakkan dengan ujian, dan bila masih lagi diuji itu perkara yang kita kena seronok. Sebab kalau orang yang tak diuji, dia yang perlu risau kan, sebab Allah sebut dalam banyak tempat dalam Quran, dan surah Al-Baqarah Allah sebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal, dan pasti kami akan menguji kamu, pasti orang akan diuji. So orang yang tak diuji itu dia yang kena rasa takut pada diri dia, kena risau, bukannya orang yang diuji. So kalau kita masih lagi diuji, bergembiralah kerana kita masih lagi berada dalam game, kita kata masih lagi dalam game. Game tu mana yang tak diuji, mana dia dah terkeluar daripada game tu, sebab tu dia tak kena uji kan. Siapa yang masih dalam game, so dia ada obstacle lah yang perlu dia lalu. Biasanya Allah uji tu untuk benda lebih baik, Ustaz kan? Saya nak tanya sikit Ustaz. Silakan. Apa daripada ayat yang sama tapi luar di bawah konteks lah. Mengapa Allah dulukan maut daripada haya? Kalau kita tengok, kalau saya lah yang buat ayat tu, saya akan mulakan haya dulu. Tapi dia takdimkan al-maut. Tafsir Ada apa sebab? So ada Bari ada explain tu, ada explain kenapa. Banyak sebab lah para ulama bawakan. Cuma yang ringkasnya saya boleh bawakan, Allah nak beritahu kita dulu mati. Biarkan kita terus mati, dapat tak nikmat duit, nikmat dengan anak-anak, nikmat berjalan, nikmat apa yang kita ada ini, dapat tak rasa? Tak dapat. So bila kita dapat semua yang sepatutnya kita tak dapat, dia macam kita bekerja, dengan kerja tu dapat gaji, dapat jawatan tinggi, dapat gaji besar, dapat duit, boleh berjalan, boleh makan sedap. So patut tak hargai bos yang bagi kerja atau company yang bagi kerja tu? Memang patutlah. Kalau tak patut, dia jadi macam melepaskan anjing yang tersepit lah kan. Dan kalau kata kita tak berterima kasih dengan company yang bagi kita kerja dan bagi gaji itu, walaupun memang kita bekerja pun, tapi kalau kita tak nak kerja kat company itu kisah tak kita? Tak kisah pun, kita lantak lah, cuci orang lain je kan. Tapi berterima kasih dengan company itu, samalah dengan Allah. Kalau Allah terus matikan kita, tak ada masalah pun, tapi Allah bagi kita hidup untuk menikmati macam-macam yang Allah dah bagi ni. So kenalah ada ujian sikit. So ujian ni kita gambarkan macam tu lah. Nak dapat gaji hujung bulan, bukan boleh santai kat rumah. Kena keluar pagi pergi kerja, balik petang, kena siapkan kerja, ada paperwork, ada meeting, ada jumpa klien, semua masalah. Barulah boleh dapat gaji hujung bulan. So nak dapatkan ganjaran, kenalah ada kerja dulu. Bahasa Qurannya adalah ya belua. Bila ada ujian, adalah nanti ganjaran dia. Ya saya. Adakah ini menjadi Allah memberi kita jawapan, sebab dalam riddle yang selalu kata siapa yang datang dulu, mati dulu ke hidup dulu. Tapi daripada ayat ni kita bolehkah beri dalil yang Allah kata mati dulu? Kita wujud, maknanya dia mati dulu dan tu baru datang hidup. Macam kan cerita pasal egg dengan ayam. Dengan ayam yang mana satu datang. Jadi dia orang kata benda ni tak berhabisan. Tapi daripada ayat ni kita boleh tak guna dia sebagai dalil bahawa Allah kita dulu mula-mula kita ialah mati. Maknanya dia egg come dululah. Boleh? Ustaz. Kalau datang dulu, ayam datang dulu. Kalau dulu, nanti kan dia jadi circle, Ustaz. Nanti kan dia jadi circle. Sebab Nabi Adam datang. Adam datang dulu. Dia bukan datang dari apa-apa. Dia buat macam tu lah. Lepas tu kan dia jadikannya berpasang-pasangan. So dia terus jadikan ayam. So ayam dan telur memang takkan habis lah kira. Ayam dulu dah jadi maksudnya. Ayam dulu dah jadi. Tak kena telur. Sebenarnya saya nak tanya, adakah ini kita boleh jadikan dalil bahawa kita mula dengan tiada kan? Macam daripada segi insan pun dia kata kita mula dengan tiada kan? Kita ada tu. Kenapa ayam bagi contoh, kenapa tak itik? Kita bermula daripada tiada, dan untuk ada mesti kena lalu proses yang biasa yang kita tahu kan. Untuk menjadi ayam tak mesti kena lalu telur dulu, dia boleh jadi terus ayam. Nabi Adam dia tak lalu dulu proses persenyawaan, dia terus jadi Nabi Adam.
begitu juga Nabi Isa, dia tak lalu proses gabungnya sperma dan juga ovum, dia terus saja jadi. Tapi yang pastinya kita bermula daripada tak ada. Tak ada. Bermula daripada Tak, kita ni mati. kan ada dulu tapi di alam roh itu yang dikatakan kita mati tu, bila dilahirkan baru kita hidup. Dizahirkan ke dunia baru kita hidup. Itu sebab Allah, penciptaan kita memang di alam yang tak ada dulu. Yang tak ada, yang kita mati, tapi kita masa tu ya, tu yang saya kata tadi, kita berjanji masa Allah, masa kita di Ya, alam betul. rahim. Masa Betul. tu kita mati lagi. Jasad kita tak ada lagi, belum Dasar dijadikan. tak ada. Dasar Jadi kita matilah. Memang mati dululah kita. mati dulu, betul. Sebab dia dah ditanamkan apa tu yang apa tu zygote, apa nama yang benih tu dalam sulbi Nabi Adam dan dicarry untuk anak-anak dia semua, keturunan dia, tapi tak dizahirkan. Actually kita ni sama time dia, tinggal lagi dilahirkan ke dunia. Mungkin kita dengan bapa kita dulu sama dah jadi dah di alam roh tu, tapi dilahirkan time dia lain-lain. Tapi kita takut kan dengan perkara yang kita kalau kata dah pernah pergi, kita pernah pergi interview kerja lah, masuk kerja tempat baru kan. Kali pertama takut, kali kedua, ketiga, keempat, kalau masuk tempat kerja baru takut lagi tak? Kan, sebab dah pernah lalu lah. So kita selalunya tak takut dengan benda yang kita pernah lalu. Tapi kita mati, tapi kalau tahu nak mati sekali lagi, takut tak? Takut. So kan dah pernah mati. Masa tu kita tak sedar, yang kita mati tu. Kan dah pernah mati, kita cuma sedar kita nak mati, kita kena. InsyaAllah. Apa pun kan, selagi hidup kan, ia adalah untuk ujian, dan selagi diuji maka bergembiralah kerana kita masih lagi dalam game. Kalau tak lagi diuji maka kita dah terkeluar daripada game tu, kiranya lantak lah. Ahdar Ustaz. Kalau orang dah keluar daripada game kan, contoh orang lumba lari contohnya kan, dia dah terkeluar daripada game. Orang kisah lari ke tak lari, orang tak kisah. Tapi siapa yang masih lagi dalam game masih kena berlari. So itu orang yang masih lagi dalam perhatian Allah, dia akan terus diuji. Yang tak diuji itu sudah mula tidak diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Itu saya sebab kongsi. Ustaz, saya jawab soalan terakhir Ustaz. Boleh jawab? Silakan Haji Said, silakan. Ada surah ini Al-Hajj ayat 5. Baik. Likaila ya'lama, maknanya tak semestinya dia lekat dengan lam. Surah Al-Hajj ayat yang kelima. Ayat 5 ya. Baik. Likaila ya'lama ba'da ilmi syai'a. Betul? Ya. Okey. Dia tak mesti dengan fi'il mudhari', betul? Betul. Dia tak mesti. Sini banyak lam yang tujuan. Jazakallahu khairan. Kita ada ayat kelima ni, linubayyina lakum. Li itu Likaila tu dia jadi huruf ja Ustaz. Tabluwu, betul? Likaila. Likaila. So dia ada 3 kat sini. Li 1, kai 1, la 1 tidak Kai ini pun kita dah lalu sebelum itu. Tapi nampak efek dia kepada ya'lama. Selepas itu dia baris atas. Okey Ustaz, terima kasih. Baik, jazakallahu khairan. Baik. Saya perkongsikan pada ini, wallahu taala alam. Jazakallahu khairan semua meluangkan masa pada pagi ini dan sentiasa dengan soalan dan pandangan dan perbincangan. Saya sangat seronok. Mudah-mudahan Allah redha usaha kita ini, Allah berikan ilmu dan kefahaman pada kita semua dan kekuatan untuk beramal serta menyampaikan insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih semua. Jumaah barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.